Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Son of Madno. Saya Izman Muhammad dan selamat tahun baru 2021. Dan pada anda yang baru saja menonton channel ini, jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng untuk notification video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Hai, apa khabar sekali lagi? Saya harap semua sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta, dan kita semua berharap pada tahun 2021 ni akan diberikan kemudahan lah kepada kita semua yang kita tak dapat rasai pada tahun yang lepas, iaitu 2020. Dan banyak-banyaklah berharap dan berdoa agar COVID-19 ni akan langsung dibasmi ataupun insyaAllah akan hilanglah untuk selama-lamanya. And hopefully borders di seluruh dunia akan dibuka dan insyaAllah dapat kita menjalani kehidupan yang seperti biasa, ya, insyaAllah. Baiklah, saya harap semua sedang menikmati cuaca yang agak sejuk dan dingin ni. Sekarang di Singapura hampir setiap hari mengalami hujan, so keadaan lebih sejuk lah, tak payah nak buka aircon. So, save sikit lah bilik elektrik. Okeylah, untuk video yang pertama ini untuk tahun 2021, saya akan mengetengahkan tentang sebenarnya kisah ni taklah begitu lama tapi quite recent, iaitu tentang Zionism. Bagaimana permulaannya, bagaimana sejarahnya, dan juga siapakah the founder of Zionism. So, stay tuned and check it out. Zionism adalah ideologi keyahudian dan politik yang membawa ribuan orang Yahudi dari seluruh dunia kembali ke bumi Palestin yang dianggap sebagai negara nenek moyang mereka di Timur Tengah, dan menubuhkan semula negara haram Israel sebagai lokasi pusat identiti Yahudi. Walaupun sebilangan pengkritik menyebut Zionism sebagai ideologi agresif dan diskriminasi, gerakan Zionis telah berjaya mendirikan tanah air Yahudi di negara haram Israel. Senang cakap, Zionism adalah gerakan untuk mencipta kembali kehadiran orang Yahudi di bumi Palestin. Nama itu berasal dari kata Zion yang merupakan istilah Ibrani ataupun Hebrew yang merujuk kepada Jerusalem ataupun Baitul Maqdis. Sepanjang sejarah, orang Yahudi telah menganggap kawasan-kawasan tertentu sebagai suci di Palestin, seperti halnya orang Kristian dan umat Islam. Kitab Taurat, iaitu kitab suci Yahudi, menggambarkan kisah para nabi-nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali ke bumi Palestin mengikut kepercayaan mereka. Walaupun falsafah asas gerakan Zionis telah wujud selama beratus-ratus tahun, Zionism moden secara rasmi berakar pada akhir abad ke-19. Pada masa itu, orang Yahudi di seluruh dunia menghadapi anti-Semitic ataupun anti-Semitism yang semakin meningkat. Sebilangan sejarawan percaya bahawa suasana yang semakin tegang antara orang Yahudi dan Eropah mungkin telah mencetuskan gerakan Zionism. Dalam satu kejadian tahun 1894, seorang pegawai Yahudi dalam tentera Perancis bernama Alfred Dreyfus dituduh dan disabitkan dengan kesalahan kerana melakukan pengkhianatan. Peristiwa ini yang dikenali sebagai Dreyfus Affair mencetuskan kemarahan di kalangan masyarakat Yahudi pada masa itu. Zionism moden secara rasmi ditubuhkan sebagai organisasi politik oleh Theodor Herzl pada tahun 1897.
seorang wartawan Yahudi dan aktivis politik dari Austria. Theodor percaya bahawa penduduk Yahudi tidak akan dapat bertahan jika tidak mempunyai negara mereka sendiri. Pada tahun 1897, Theodor menganjurkan Kongres Zionis pertama yang diadakan di Basel, Switzerland. Dia juga membentuk dan menjadi presiden pertama pertubuhan Zionis dunia. Walaupun Theodor meninggal pada tahun 1904, bertahun-tahun sebelum Israel secara rasmi diisytiharkan sebagai sebuah negara, dia sering dianggap sebagai bapa Zionis moden. Pada tahun 1917, setiausaha luar Britain iaitu Arthur James Balfour menulis sepucuk surat kepada Baron Rothschild, seorang pemimpin kaya dan terkemuka dalam komuniti Yahudi Britain. Dalam surat menyurat ringkas, Balfour menyatakan sokongan pemerintah Britain untuk mendirikan penempatan Yahudi di Palestin. Surat ini diterbitkan di media seminggu kemudian dan akhirnya dikenal sebagai Deklarasi Balfour ataupun The Balfour Declaration. Teks tersebut dimasukkan ke dalam Mandate untuk Palestin ataupun The Palestinian Mandate, sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1923 yang memberi Britain tanggungjawab untuk mendirikan tanah air nasional Yahudi di Palestin yang dikuasai oleh Britain. Pada zaman Perang Dunia Kedua, banyak orang Yahudi yang tinggal di Rusia dan Eropah menderita penyiksaan dan kematian yang mengerikan semasa pemerintahan Nazi. Sebilangan besar sejarawan menganggarkan bahawa kira-kira 6 juta orang Yahudi terbunuh di Eropah semasa Holocaust. Pada tahun-tahun sebelum dan semasa Perang Dunia Kedua, ribuan orang Yahudi Eropah melarikan diri ke Palestin atau wilayah lain untuk melepaskan diri dari penyiksaan tersebut. Setelah Holocaust berakhir, para pemimpin Zionis secara aktif berkempen untuk sebuah negara Yahudi yang bebas. Dengan berakhirnya mandat Britain di Palestin dan pengunduran tentera Britain, Israel secara rasmi diisytiharkan sebagai negara merdeka pada 14 Mei 1948. Kebangkitan Zionism menyebabkan kemasukan Yahudi secara besar-besaran ke Palestin. Kira-kira 35,000 orang Yahudi berpindah ke kawasan itu antara tahun 1882 dan 1903. Sebanyak 40,000 orang lain berhijrah ke Palestin antara tahun 1904 dan 1914. Kebilangan besar orang Yahudi, sekitar 57% daripadanya, tinggal di Eropah pada tahun 1939. Namun, pada akhir Perang Dunia Kedua, hanya sekitar 35% penduduk Yahudi yang masih tinggal di negara Eropah. Pada tahun 1949, lebih daripada 249,000 pendatang Yahudi berpindah ke Palestin. Ini adalah jumlah pendatang terbesar yang tiba dalam satu tahun. Penduduk Yahudi di Israel meningkat dari sekitar 500,000 pada tahun 1945 menjadi sehingga 5 hingga 6 juta pada tahun 2010. Hari ini sekitar 43% orang Yahudi di dunia tinggal di negara haram Israel. Sejak ia bermula lebih dari 120 tahun yang lalu, Zionism telah berkembang dan ideologi yang berbeza, politik, agama dan budaya dalam gerakan Zionis telah pun muncul. Banyak Zionis yang mengisytiharkan diri tidak bersetuju antara satu sama lain mengenai prinsip asas. Beberapa pengikut Zionism beragama taat ataupun yang ortodoks, sementara yang lain lebih sekular. Puak sayap kiri Zionis biasanya menginginkan pemerintah dan agama yang kurang beragama untuk memberikan beberapa tanah yang dikuasai Israel sebagai pertukaran untuk perdamaian dengan negara-negara Arab yang lain. Manakala
puak sayap kanan, iaitu hak Zionis, mempertahankan hak mereka untuk mendiami Israel dan lebih suka pemerintahan yang berdasarkan tradisi agama Yahudi. Para penyokong gerakan Zionis melihatnya sebagai usaha penting untuk menawarkan perlindungan kepada kaum minoriti yang dianiaya dan membangun kembali penempatan di Israel. Namun, pengkritik mengatakan bahawa ideologi ekstrim ini mendiskriminasikan orang-orang yang bukan Yahudi. Sebagai contoh, di bawah Undang-Undang Pengembalian Israel tahun 1950 ataupun The Israel's 1950 Law of Return, orang Yahudi yang dilahirkan di mana saja di dunia mempunyai hak untuk menjadi warga negara haram Israel, sementara orang lain tidak dapat diberikan hak istimewa ini. Orang Arab dan Palestin yang tinggal di sekitar Israel biasanya menentang Zionism. Banyak orang Yahudi antarabangsa juga tidak menyetujui pergerakan ini kerana mereka tidak percaya bahawa negara haram Israel itu adalah penting bagi agama mereka. Walaupun gerakan kontroversi ataupun kontroversial ini terus menghadapi kritikan dan tentangan serata dunia dan tidak dapat dinafikan bahawa Zionism telah berjaya meningkatkan penduduk Yahudi di Israel dan telah membuat nasib penduduk Palestin lebih ditindas sehingga kini. So itulah dia serba sedikit tentang sejarah Zionis ataupun ideologi Zionism ya. Sekiranya ada kekurangan ataupun info yang kurang tepat pada video kali ini, saya memohon maaf kepada semua dan anda boleh membuat cadangan di ruangan komen di bawah dan sekiranya ada teguran, saya harap itu adalah teguran yang membina, bukan teguran yang negatif ya. So, untuk pecinta-pecinta sejarah di luar sana, tak kira di Singapura, di Indonesia, Malaysia ataupun Brunei Darussalam ataupun di mana-mana saja di dunia ni, harap anda dapat berikan cadangan kepada saya untuk video yang selanjutnya tentang sejarah dunia, sejarah Nusantara ataupun tentang tokoh-tokoh yang terkenal pada masa lalu ya. So, sampai di sini saja. Terima kasih kerana telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.